apa itu etika ekonomi berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Jadi etika merangkumi watak kepribadian, sifat, sikap atau prinsip moral yang mempengaruhi perwatakan dan sikap serta nilai-nilai yang diyakini oleh individu atau sesuatu kumpulan manusia. Terdapat ramai penulis yang menjelaskan bahawa etika adalah satu set nilai, norma dan asas-asas berhubung dengan sikap dan sifat individu dalam sebuah kumpulan masyarakat. Keadaan ini membolehkan mereka membezakan sesuatu tindakan sama ada betul ataupun salah, baik ataupun buruk. Jadi, perbahasan terhadap etika Islam adalah terkandung dalam kerangka perbahasan akhlak. Pelaksanaan nilai-nilai etika berdasarkan panduan dari falsafah tauhid dapat memberikan suatu pengukuran universal terhadap sistem nilai yang sepatutnya diikuti oleh semua manusia. Justru pembentukan etika ekonomi Islam juga adalah berdasarkan nilai-nilai akhlak ini. Etika ekonomi Islam adalah tertakluk dengan konsep hubungan dengan Allah, iaitu hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas, iaitu hubungan sesama manusia. Yang ketiga adalah hubungan dengan alam sekitar secara intrinsik dan ekstrinsik dalam setiap tindakan mereka. Ekonomi dan perniagaan Islam adalah berkait rapat dengan usaha mengejar peluang memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang terhad. Setiap aktiviti perniagaan dan ekonomi yang dilakukan selaras dengan ajaran Islam dianggap sebagai sebahagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua jenis amalan yang dilaksanakan adalah mengikut garis prosedur Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-9 tahun 2014. Panduan dan ketetapan syariat Islam tergolong dalam amalan kebaikan dan akan menerima ganjaran daripada Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Maksudnya, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasannya walaupun sedikit. Islam amat menggalakkan umatnya melibatkan diri dalam semua aktiviti-aktiviti ekonomi secara adil dan jujur. Terdapat banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan ganjaran bagi galakan untuk jujur, adil dan amanah. Antaranya ialah daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, peniaga yang jujur dan amanah akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang benar serta para syuhada pada hari kiamat kelak. Riwayat Ibn Umar. Justru semua aktiviti ekonomi yang dilakukan harus menepati garis panduan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Jadi di sini kami akan merangkai 5 etika asas tentang ekonomi yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang pertama adalah asas tauhid. Ini adalah asas yang sangat penting kerana ia yang membezakan kita dengan umat terdahulu serta yang membezakan kita dengan orang bukan Islam. Umat Islam mengajarkan bahawa Al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu dan pedoman bagi seluruh kehidupan manusia. Maka kita harus juga yakin bahawa subjek ilmu ekonomi termasuk mengenai pasar sekalipun terdapat di dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana subjek-subjek yang lain. Berbeza dengan pemikiran barat yang menganggap bahawa kebenaran sejati ialah kebenaran rasional akal semata-mata, sehingga ilmu ekonomi terbabas dari nilai etika yang mulia, dan tentunya ini sangat bercanggah dengan Islam. Di dalam Islam sendiri, aspek logis empiris berasaskan rationality maupun yang bersumber daripada wahyu ialah dianggap ilmiah. Asas tauhid kita hendaklah yakin bahawa rezeki dalam jalangan ekonomi umat Islam adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya hendaklah dilaksanakan dengan keyakinan bahawa ia adalah sebagai satu ibadah. Dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, usaha yang paling baik adalah semua jual beli yang diredai oleh Tuhannya. Ekonomi Islam seharusnya mempunyai keseimbangan dan keadilan. Ini memberi maksud bahawa dalam menjalankan apa jua bentuk ekonomi, manusia tidak dibenarkan mengambil untung ataupun mengambil wang secara berlebih-lebihan. Ini berdasarkan firman Allah, iaitu Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Poin yang penting adalah wala tusrifu. Janganlah kamu berlebih-lebihan, janganlah kamu melampaui batas, kerana innahu la yuhibbul musrifin. Allah sangat benci orang yang melampaui batas. Selain itu, pemilikan seorang individu yang tidak terbatas bagaimana dalam sistem kapitalis adalah tidak dibenarkan di dalam Islam kerana harta mempunyai fungsi sosial yang jelas. Seperti yang Allah beritahu dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa setiap harta yang kita ada, yang kita miliki, terdapat hak lain yang terdapat di dalamnya. Maka kita nampak di sini bahawa kita tidak boleh membolot harta hanya kepada satu pihak ataupun seseorang, akan tetapi harta perlulah dibahagi sama rata kepada semua rakyat dan kepada semua umat Islam. Etika kedua ialah prinsip kebebasan yang bertanggungjawab.
iaitu free will responsibility. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batilin illa an takuna tijarah an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Kebebasan dalam menjalankan ekonomi sama ada dalam berjual beli adalah digalakkan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah setiap pihak adalah bebas dalam berkontrak, iaitu kontrak perniagaan ataupun kontrak dengan pekerja, dan memenuhi isi daripada kontrak tersebut. Begitu juga dalam jual beli, setiap orang adalah bebas menjual dan membeli apa sahaja atas dasar suka sama suka, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, dan tidak ada paksaan serta tidak melanggar syariat seperti jual beli barang yang dilarang seperti menjual khamar, daging babi dan riba. Manakala prinsip bertanggungjawab dapat dilihat dalam banyak perkara seperti pemberian upah, pekerja yang tidak terlalu rendah serta membayar pada waktu yang dipersetujui. Dan bagi pemberi pinjaman modal keuntungan, hendaklah dikira berdasarkan jumlah keuntungan, iaitu economic return, kerana sistem riba atau bunga adalah bertentangan dengan prinsip kebebasan dan tanggungjawab yang dituntut. Dalam hal ini juga, Islam melarang semua jenis transaksi yang tidak jelas, alegotoris seperti gharar, ikhtikar dan sebagainya. Etika ketiga ialah prinsip keseimbangan, equilibrium. Prinsip ini bermaksud seorang peniaga tidak boleh menentukan harga atas dasar monopoli. Harga mestilah ditentukan berdasarkan harga pasaran, iaitu market price. Bahkan kerajaan turut dilarang dalam penentuan harga barangan. Prinsip keseimbangan ini juga menuntut adanya kesedaran daripada peniaga untuk tidak melakukan sebarang bentuk penipuan seperti mengurangi timbangan ataupun menjual barangan yang mempunyai kerosakan kecuali telah dijelaskan kekurangan barangan tersebut semasa melakukan transaksi. Ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 35, Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbangkanlah dengan timbangan yang adil. Yang sedemikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia dan sebaik-baik kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak. Jadi seterusnya kita pergi pada etika yang keempat, iaitu prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran yang universal, semana semua aktiviti ekonomi mestilah benar menurut syariah. Jadi kebenaran di sini juga menurut Imam Ghazali merangkumi niat awal yang hak, iaitu niat menjalankan ekonomi lillahi ta'ala, jadi kerana Allah SWT, dan tata kelola yang benar dan baik dalam kontrak maupun jual beli. Selanjutnya, menurut Al-Qarawi, prinsip kebenaran menurut syariah itu mestilah tercakup dalam 4 aktiviti perniagaan, iaitu pertama pengolahan, penggunaan, kontrak jual beli, dan yang terakhir sekali pengagihan. Dan yang terakhir iaitu etika yang kelima, asas tolong menolong, yakni ta'awun. Ta'awun yang maksud kita sedia maklum bahawa ianya bermaksud bahawa saling tolong menolong, satu sifat yang saling tolong menolong dan saling memudahkan dalam perniagaan adalah satu perkara yang sangat digalakkan oleh Allah SWT. Jadi berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan takwa, dan jangan sekali tolong menolong dalam membuat dosa dan kerosakan. Jadi ada sabda Nabi SAW bahawa di sini yang maksud Muslim itu bersaudara. Allah Subhanahu Wa Taala selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi dalam ayat ini Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW menyuruh agar kita untuk berbuat baik dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dalam menjalankan ekonomi ia adalah perkara yang baik, bahkan dituntut agama supaya memajukan ekonomi umatnya dalam masa yang sama saling bantu antara saudara sesama. Jadi kesimpulannya bahawa di sini wujud hubungan yang rapat di antara takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelaksanaan ekonomi di kalangan umat sahabat Muslim. Pelaksanaan ibadah-ibadah wajib dan sunat menunjukkan kewujudan nilai-nilai etika dalam konteks hablum minallah. Jelas di sini bahawa pelaksanaan ibadah wajib menjadi bukti bahawa seorang individu itu adalah orang yang beretika. Ia menepati tujuan penciptaan makhluk sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan ibadat kepadaku. Jadi walaupun pelaksanaan ibadah menjadi bukti wujudnya kewujudan akhlak dan Allah SWT, ia sepatutnya dilakukan dengan ikhlas, tawaduk, yang rendah diri, istiqamah dan komprehensif.
Untuk menyempurnakan proses pembentukan akhlak ini, usahawan Muslim harus meningkatkan lagi amalan kebaikan dalam hubungannya sama manusia, yakni hablum minan nas, dan alam sekitar. Jadi itu segala tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam mesti dijauhi. Sehubungan dengan itu amat sesuai dengan matlamat etika Islam untuk mencapai takwa dan akhlak mulia menerusi ibadah dan kesempurnaan akhlak. Wallahu a'lam. Itu sahaja kepada kami. Sekian, terima kasih.